terima kasih lah. Thank you KBG. If you nampak video ni, I want to say thank you very much for you. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada followers page Harimau Melayu. So hari ni Ros kembali lagi dalam review Piala Asia Malaysia menentang Korea. Wow, so game yang sangat best and sangat orang kata interesting and tak sangka dengan first half dia yang orang kata macam orang kata tak boleh nak bagi gol lah kan. Tapi second half diorang boleh bagi 3 gol. So hari ni Ros bawakan kepada korang tetamu istimewa, siapa yang tak kenal beliau, iaitu Nasib Ali ataupun dikenali sebagai referee kampung. Hai Ref. Hai, okay. Terima kasih Harimau Malaya. Baik, sihat. Okay, terima sihat. kasih Harimau Malaya jemput untuk interview ni. Okay, Ref. Kita nak tanya sikit, apa reaksi kepada perlawanan malam tadi Ref? Macam mana Ref tengok daripada awal saat permulaan sampai habis? Kalau kita cakap game semalam tu, kita jangan tengok yang awal lah. Kita tengok yang ending dia tu memang satu perlawanan yang menakjubkan. Satu perlawanan yang boleh dikatakan yang momen terbaik lah untuk pasukan bola sepak negara kita, pasukan Harimau Malaya. Sepanjang kita menyokong pasukan Harimau Malaya, ini merupakan satu momen yang boleh dikatakan boleh kita banggakan. Dan semoga ini menjadi satu turning point kepada pasukan negara kita untuk terus maju dan terus pandang ke depan, mungkin layak ke Piala Asia seterusnya, ada rezeki kita layak ke Piala Dunia nanti, InsyaAllah. Yes, betul. Kita pun mengharapkan benda yang sama. Kini kira macam permulaan untuk skuad Harimau Malaya untuk terus melangkah lebih jauh dah lepas ni kan. By the way Ref, kita nak tanya sikit. Kalau kita tengok result yang mereka bagi tu sebenarnya tak gambarkan performance masa first half tu kan. Jadi kita nak tahu apa yang kurangnya first half tu bagi Ref sendiri. Kalau kita nak ikut logik, ikut kertas, memang kita tahu pasukan Korea Selatan ni jauh di hadapan daripada kita. Kita boleh tahu pasukan Korea Selatan ni dah level World Cup dah. Dah lawan dengan pasukan yang lebih ternama. Pasukan-pasukan yang lebih besar, Germany kan. Jadi macam orang kata, boleh kata misi mustahil sebenarnya. Untuk pasukan negara kita semalam tu untuk dapat gol pun sebenarnya dah kira macam satu keajaiban. Namun kita dapat lihat dapat 3 gol. Tapi kita pada pendapat saya untuk first half tu memang itulah perlawanan yang sebetulnya. Yang kalau ikut logik akal, itulah perlawanan Malaysia menentang Korea Selatan. Tapi apa pun kita nampak Malaysia dapat adapt serangan Korea Selatan, cuma untuk mengatur serangan tu memang tak dapat nak lepas lah. Nak lepas tengah tu pun tak lepas. Sebab apa? Kita banyak dapat bola dan kita punya pasukan serangan kita seperti Faisal Halim, Arif Aiman tu menerima bola di tak sampai kat middle third pun. Di bahagian tengah tak sampai lagi. So bila dia nak bawa pasukan Korea Selatan 2-3 orang dah masuk dan memang tak berjaya pun lah nak pergi ke kawasan penalti pihak lawan. Namun kita dapat lihat inilah bola sepak. Inilah keindahan bola sepak. Okay. Sebab masa kedua kita dapat lihat pada pendapat saya mungkin Kim Panggun di bilik persalinan, sebab ini adalah perlawanan yang nothing tulus untuk pasukan kita yang tak ada tekanan. Betul. Tak ada tekanan, tak perlu nak risau. So mungkin Kim Panggun masuk, okay guys, game ni kita dah menang kalah, kita takkan layak. So sekarang ni kita dah ketinggalan 1-0. Aku nak korang masuk kat padang, korang bagi sehabis baik, korang buatlah yang terbaik all out. Kalah 4-5-0 pun tak kisah, janji kau do something. Do something kat game ni, biar rakyat Malaysia kita semua bangga. Dan Alhamdulillah kita dapat membuat sesuatu, dan bukan sekarang kita pernah mendahului Korea Selatan 2-1, tapi comeback 3-2, akhirnya Alhamdulillah kita dapat gol kemenangan, gol penyamaan di minit akhir untuk satu mata berharga di Piala Asia. Yes, betul tu, betul tu yes. By the way, kalau kita tengok dua perlawanan Bahrain dan juga Jordan kan, ramai yang menyatakan ketidakpuasan lah daripada segi line up. And kenapa kan turunkan orang ni, kenapa turun orang tu kan. Tapi semalam saya rasa KPG telah meletakkan balik Darren Lock, Faisal Halim dan juga Arif Aiman berganding di bahagian hadapan. So yang kita selalu tengok lah kan. Tapi ini pertama kali diturunkan dekat Piala Asia ni. So dia macam lebih positif and nampak lebih tersusun lah kan. Dari pandangan ref sendiri kan, adakah gandingan ni sebenarnya sangat penting bila Malaysia melakukan counter attack? Okey, kalau kita sebut pasal gandingan ni, memang itu adalah sangat penting lah. Chemistry ni sangat penting dalam satu bola sepak supaya kelancaran gerakan perlawanan tu lebih baik. Dan semalam pun kita dapat lihat gol pertama
Faisal Halim pun berpunca daripada pressure daripada pemain-pemain kita yang dapat menghasilkan gol. Okay, jadi benda ni itulah kita cakap kan, sebab mungkin coach KPG ni dia lebih tahu keadaan pasukan dia lebih tahu keadaan pasukan lawan. Dan sebenarnya kalau kita perasan apa yang kita main di perlawanan semalam tu sama je sebenarnya macam kita lawan Jordan. Gameplay yang sama, cuma mungkin dia punya gameplay semua yang sama, cuma penyusunan pemain dan juga orang kata pemain Malaysia bermain di bawah tekanan. Pertama kali bermain di Perak, bukan pertama kali dah lama tak main. So pertama kali, lepas tu kita pun cuba nak do something, KPG suruh pergi press, tapi bila ada satu gameplay yang berani, so adalah risiko dia. Jadi risiko dia lawan Jordan, first half kita dah kena berapa gol? 3 gol. 2 gol, 3 gol. Terus mental down untuk pasukan negara kita. Jadi nak buat apa pun tu tadi, kalau kita nak passing dah tak betul, crossing pun dah tak betul kan. Kat lawan Bahrain kita tengok ada improvement, cuma kita tak ada satu gol kemenangan je, gol saat akhir yang menyebabkan kita terus ini taktikal tak bagus, ini kalau menang KPG andal, tapi kalah terus macam-macam kata-kata yang kita tak dengar pun keluar. Jadi inilah orang kata scene bola sepak dekat Malaysia sekarang ni yang tengah berlaku. Yes, betul tu. Banyak sangat walaupun dah dekat saat akhir pertukarannya Romel masuk tu pun ramai yang pertikaikan, kenapa Romel masuk? Why tak orang ni? Why tak orang tu? Kenapa bukan Safawi? Itu pun dah jadi isu dekat situ. Tapi bila orang tu dah dapat kita tak boleh kata apalah kan, sebab benda tak jadi lagi. Betul. Macam okey, lagi satu kan Red? Sebab okay, sama-sama. Okay. Tak. Okay. Proceed boleh. Sama. Sama Tapi kita nak dengar juga pendapat Ref. Taklah, sebab kita kena faham apa tau. Kita kena faham yang coach kita ni dia lebih, kita tengok bola sejujurnya lah, menyokong bola sepak tempatan ni, bila tengok bola apa yang dia nak? Dia tak nak benda lain, dia nak gol, dia nak menang. Itu je. Lain dia tak nak tengok. Tapi coach kita ni dia tengok, okay, pasukan lawan main macam ni. Okay, pasukan kita punya, kita kekurangan kat sini. Kita perlukan pemain macam ni untuk masuk. So cuma bila coach tu buat satu taktikal, cuma kadang-kadang tu apa yang nak terjemahkan dalam padang tu kadang-kadang bukan semuanya akan terjadi. Okay, kadang-kadang kita pun ada taktikal kita, pasukan lawan pun akan ada taktikal dia orang. So benda ni satu perlawanan taktikal. Tak semestinya setiap masa pasukan negara kita akan menang. Okay, sebab memang kalau ikut logik, pasukan negara kita ni memang pasukan sebenarnya pasukan belasahan lah, kita boleh cakap di kumpulan E ni. Okay, kalau ikut kertas, kalau ikut ranking, memang pasukan negara kita ni sebenarnya tak boleh pun dapat satu mata pun sebenarnya. Tetapi semalam dibuktikan. Okay, cuma apa yang mendesak penyokong-penyokong kita bila dia tengok pasukan Asia Tenggara yang lain seperti Indonesia. Kenapa Indonesia boleh? Kenapa Thailand boleh? Kenapa Malaysia tak boleh? Jadi benda-benda tu yang macam Malaysia pun boleh sebenarnya. Cuma kadang-kadang rezeki tak menyebelahi kita. Kita kena bersabarlah kat situ. Ya, betul tu. Tapi kan lagi satu kita nak sentuhkan sikit bahagian midfield kan. Gandingan baru, Stuart Wikin dan juga Brandon Gan. So perubahan yang dibuat oleh KPG kali ni dengan masukan mereka membuahkan hasil lah. Contohnya Stuart carry mid dari awal sampai habis kan. So adakah Ref rasa ianya memberi impak berbanding dua perlawanan tu masa menentang Jordan dengan Bahrain? Okay, kalau kita tengok Stuart Wikin memang salah satu regular player dekat kita punya pasukan negara di bahagian tengah. Memang dia boleh berada di situ dan dia pun layak untuk berada di situ untuk menjana midfield pasukan negara kita. Tapi dalam masa sama kita juga memerlukan bantuan. Midfield ni tak boleh seorang, dia kena dua, kadang-kadang kena tiga. Jadi macam semalam sebenarnya kita lebih main secara bertahan. Secara bertahan dan kita cuba buat gol dengan counter attack, betul. Jadi Brandon Gan antara pemain-pemain yang tepat untuk di posisi itu sebenarnya adalah Brandon Gan, Syamil Kuti. Itu adalah pemain-pemain yang sepatutnya untuk taktikal pasukan negara kita. Itulah midfield yang diperlukan. So macam sebab tu Malaysia tak perlu midfield yang macam seperti yang boleh ada kreativiti tapi tak mempunyai satu fizikal, satu fitness yang baik untuk mengekang pasukan lawan. Okay? Jadi
tiga midfield ni yang boleh dikatakan sangat penting untuk pasukan negara kita, dan kita harapkan mereka masih boleh maintain performance mereka untuk perlawanan-perlawanan yang datang seperti di kelayakan Piala Dunia akan datang. Okay, so kita pun dah dengar macam-macam part kan about last game last night. So untuk yang terakhir, maybe kita nak tanya sikit man of the match. Siapakah yang ref rasa yang patut diberikan penghargaan selain daripada ramai yang mengatakan patut pergi dekat Arif Aiman, dekat Faisal Halim dan juga Romel sebab dia dah jadikan gol. Tapi bagi ref sendiri, siapakah yang patut dapat title man of the match tu? Untuk perlawanan semalam merupakan satu perlawanan yang semua pemain menunjukkan karakter masing-masing dan menunjukkan prestasi yang sangat-sangat baik. Bukan mudah kita nak pilih man of the match semalam, sebab kalau kita pilih pertahanan, mereka melakukan kerja yang baik, tapi kalau tanpa gol daripada pasukan attack pun sukar juga. Tapi kalau pada pendapat Ram, untuk semalam punya man of the match, dua pemain yang betul-betul memukau mata ref ataupun jiwa ref adalah goalkeeper kita, Shihan Azmi. Kalau kita tengok, memang banyak save yang dilakukan, save-save yang luar biasa. Gol yang dia dah save tapi nak masuk, free kick tu pun dia dah save juga, tapi bola nak masuk, dan penalti pun hampir juga dia nak save juga tu. Dan kemudiannya antara pemain yang kita tidak banyak perkatakan, tapi kali ni dia masuk dan dia membuktikan something. Daniel T. Daniel T memang melakukan satu tugas yang luar biasa untuk mengekang Yumisan. Bukan satu kerja mudah, tapi dia boleh dan jaya melakukan tu. So satu pujian, apapun, semua pemain melakukan tugas yang baik dan pujian diberikan kepada mereka lah. Bak kata netizen, San tu dekat poket Daniel T ke? Okay, Ref. Kita tak dekat juga lah kan. Okay, Ref. Okay, kita tahu selepas ni adalah kelayakan Piala Dunia bulan 3 nanti kan. So, jadi apa yang Ref rasa apa yang mereka perlu perbaiki lagi untuk mereka di kelayakan Piala Dunia ni melalui performance di Piala Asia ni? Okay, melalui performance di Piala Asia, pada pendapat Ref, pemain kita perlu mengambil pengalaman kat Piala Asia ni untuk kita bawakan ke kelayakan Piala Dunia. Sebenarnya pasukan negara kita boleh buat something. Pasukan negara kita dah ada kualiti untuk bersaing di peringkat atas. Okay, so pemain-pemain kita perlu lebih percaya dan perlu lebih berani untuk menterjemahkan taktikal yang diberikan oleh Kim Panggun, oleh coach kita. Okay, so sebab kita nampak coach Kim Panggun kita ni memang berani untuk melakukan sesuatu taktikal. Jadi bila suatu cara cakap, bila dia berani, ada risiko dia. Bila jadi macam semalam, alhamdulillah kita ni. Tapi bila tak jadi, memang akan terkulai habis lah. So diharapkan pemain-pemain kita lebih berani ambil pengalaman di Piala Asia ni untuk bawakan ke kelayakan Piala Dunia, untuk lebih berani buat sesuatu. Jangan bermain di bawah tekanan lagi lah kalau boleh. Bila bawah tekanan, apa kita nak buat pun tak jadi. Memang habis. So far daripada segi pemain pada pendapat saya semua okey, keep it up, teruskan. Cuma kita perlu, orang kata apa tu, lebih eager lagi untuk pergi lebih jauh. So tak ada lagi lah eksperimen yang perlu dilakukan oleh KPG lagi lah kan? Eksperimen sesuatu yang kita tak boleh stop. Kita tak boleh stop. Sebab apa? Eksperimen adalah sesuatu yang kita tak boleh berpuas hati dengan satu pasukan ni saja. Sebab apa? Kalau bila kita dah terlampau selesa, pemain pun akan mengambil ringan. Coach pun akan mengambil ringan. So nanti kita tak akan ada macam, nanti bila ambil ringan, ambil mudah, akan jadi masalah untuk pasukan kita. So bila ada eksperimen, barulah pemain-pemain ni akan bersemangat. Aku nak dapatkan tempat, aku kena bermain yang lebih baik. Macam Stuart Wilkin, kita tengok Stuart Wilkin dah. Kita pun tak sangka dalam banyak-banyak midfield dekat Malaysia ni, Stuart Wilkin yang menjadi pilihan utama Kim Panggun, dan dia dapat beraksi dengan baik untuk setiap perlawanan. Itu satu yang kita boleh banggakan dan kita boleh bagi pujian. Sama juga macam Dominic Tan. Hari tu berapa ramai kecam Dominic Tan, kesilapan. Padahal penyokong-penyokong kita dia tak perasan tau. Dominic Tan ni daripada awal Kim Panggun wakil Malaysia ni, Dominic Tan ni antara pertahanan yang
regular Kim Panggung bawa untuk setiap perlawanan. Dan boleh dikatakan semua perlawanan dia main. Tapi disebabkan beberapa kesilapan yang dia buat, kita terus macam dah tak percaya dia dan mengharapkan dia keluar daripada pasukan negara kita. Tapi semalam dia membuktikan yang dia memang layak untuk bermain di pasukan negara kita. Okay, jadi apapun kita kena terus percaya dan berikan sokongan terhadap coach kita, Kim Panggung. Yes, betul tu. So ramai juga yang menyatakan macam sebelum perlawanan yang terakhir ni kan, sebelum dapat 3 gol ni kan, ramai kata Kim Panggung perlu diberhentikan, perlu dikeluar, apa semua. So pada pendapat ref sendiri kan, dengan pencapaian yang telah KPG bawa kepada skuad Harimau Ramayan ni, apa yang perlu kita sebagai rakyat Malaysia perlu katakan kepada beliau? Okey, kalau apa yang kita perlu katakan daripada pihak saya rasa macam kita perlu berterima kasih lah. Kita perlu berterima kasih kepada KPG. Sebab apa? Dia bukan sekadar ada ilmu daripada bola sepak, tapi Raf nampak dia bagi everything untuk pasukan negara kita. Okay, memang dia punya passion tu adalah sesuatu yang kita boleh banggakan rakyat Malaysia, yang dia berani ambil tanggungjawab tu dan dia berani menerima kekalahan tu dan sanggup dipersalahkan untuk setiap kekalahan. Okay, sebab dan apa yang saya suka, dia ada identiti dia. KPG ni, terima kasih lah. Thank you KPG. If you nampak video ni, I want to say thank you very much for you. If you remember me, last time I met you at Stadium Cambodia during match Malaysia versus Vietnam. Masa tu ni nak cerita satu situasi tau. Okay. Berapa passionnya KPG ni Masa tu Raf ada pergi satu match Sukan C, Malaysia lawan dengan, masa tu last match kumpulan Malaysia lawan dengan Vietnam. Masa tu Malaysia perlu menang lah untuk layak. Masa tu Raf lambat sikit lah pergi kat stadium tu sebab hujan lebat, memang hujan lebat. Tapi masa Raf sampai tu memang tengah hujan dan penyokong Vietnam ni terlampau ramai. Raf pun pelik, macam mana penyokong Vietnam ni boleh ramai kat Cambodia ni. Rupanya Cambodia dengan Vietnam ni dia sempadan. Sempadan. Vietnam ni semua datang naik motor. Jadi Raf nak masuk tu kat pagar tu dah tak boleh masuk sebab dah terlampau ramai penyokong kat dalam tu. Jadi dia tak kasi, no you cannot allow. Cak, dah datang ni, takkan tak boleh masuk stadium ni nak tengok match ni. Okay, jadi masa tu lah tengah dekat pagar tu Raf nampak Kim Panggung bawah hujan seorang. Cak, betul ke ni coach kita ni? Kenapa dia boleh kat sini? Memang pelik gila. Macam tak pasal dia boleh kat situ seorang-seorang. Cak, coach, macam tegur salam dia. Itu dah macam, kenapa coach ni boleh dekat sini? Rupanya dia ni pun daripada satu rombongan daripada dalam van. Tapi sebabkan mungkin lambat nak masuk ke apa, dia turun daripada van tu nak masuk jalan kaki je kat pagar tu. Tapi dihalang oleh pengawal sebab memang ramai tengah crowded kan. Dan rupanya bila tunggu sekejap memang ada wakil daripada kat dalam tu, baru dia panggil untuk Kim Panggung masuk ramai-ramai lalu van. So kat situ memang nampak Panggung memang dia willing to do everything lah untuk pasukan negara kita. Dan kita rakyat Malaysia perlu berbangga dan berterima kasih kepada dia. Dalam masa sama, Raf nak korang semua, siapa-siapa yang tengok video ni, berikan kepercayaan kepada dia. Okay, berikan kepercayaan, berikan sokongan, berikan masa. Okay, jangan memang taktikal is kita tak boleh harapkan kemenangan semua kepada pasukan negara kita, tapi percaya sebab dia adalah salah satu Raf rasa yang selayaknya lah untuk pasukan negara kita sebab dia boleh pegang Malaysia. Kalau dia pegang Malaysia dalam masa tempoh yang lama, saya yakin Malaysia akan berada di tahap yang lebih jauh. Uish, sebab pula dengar cerita tu rasa macam tak pernah dengar lagi cerita tu. Sebenarnya ada video dia sebenarnya. Ada masa tu rakam macam memang ada. Nanti kalau Raf cari balik video tu Raf akan kongsikan. Memang something yang memang paling kita kenang memang KPG. Memang tak sangka. Sanggup masa kan? tu momen tu memang yang tak disangka-sangka. Dia sanggup, yes. Masa tu. Okay, Raf. Untuk soalan yang terakhir, saya rasa ini ramai yang ingin bertanyakan soalan ni kan. Maybe Raf adalah salah seorang yang boleh menjawab kan. Okay, Raf rasa apa FAM ataupun KPG perlu rangka skuad nasional Harimau Ramayan ni untuk setanding dekat rantau Asia ni, Raf?
Okey, untuk setanding di rantau Asia ni sebenarnya kita perlukan exposure lah. Kalau korang semua nak tahu, kita tak lain tak bukan daripada segi permainan bola sepak, teknikal apa semua sama. Semua ada sama gaya sepak, boleh training kat mana-mana boleh, tapi apa yang kita perlukan adalah exposure dan juga pengalaman. Okey? Sebab kita boleh kena tahu tahap liga kita di mana, dan untuk kita mempunyai pemain-pemain yang berkualiti, sebenarnya kita perlukan pemain yang lebih ramai bermain di liga luar supaya yang bawa satu orang kata pendedahan daripada liga-liga luar untuk kita bawakan ke dalam pasukan negara kita. Okay? Bukan nak kata liga kita ni tak setanding. Memang kita pun tahu liga kita di mana, dan kita pun tahu kalau ada pemain kita yang dapat bermain di liga Itali, liga Spain, liga Jerman, sudah pasti pemain tu adalah seorang pemain yang berkualiti. Tapi di liga yang tertinggi lah kalau boleh. So benda tu benda yang kita perlukan supaya kita dah ada banyak aspek, banyak kualiti dalam pasukan kita. Tapi apa pun sekarang ni benda tu perlukan satu jangka masa yang panjang lah, bukan mudah. Dalam masa short term serta-merta tak boleh. Itu memerlukan satu angka yang panjang, tapi saya rasa pengalaman di Piala Asia ni memang dah cukup besar lah untuk pasukan negara kita. Betul. Setelah 42 tahun kan tak pergi ke sana. 42 tahun, yes. Secara merit, yes. Yang lepas kita pergi tuan rumah pun memang tak jadi apa kan. Okay. So semuanya sebenarnya kalau nak cakap sikit lah, sebenarnya kita sebagai penyokong juga mainkan peranan. Kita sebagai penyokong juga perlu mainkan peranan di mana kita perlu berikan sokongan, sebab pasukan negara kita ni seperti keluarga kita. Yang kita perlu menang atau kalah, kita perlu memberikan sokongan. Bab kritikan, buat apa kita boleh bagi kritikan, tapi kritikan yang membina. Jangan bagi kritikan yang menjatuhkan. Sebab apa? Kita suka tak suka, kita akan tetap sokong pasukan negara kita. Kita tak boleh harapkan orang Itali ke orang Germany sokong negara kita, Malaysia. Tak. Thailand nak sokong Malaysia, tak. Dia ada negara nak sokong. So kita sebagai rakyat Malaysia yang perlu menyokong pasukan negara kita, sebab ini adalah pasukan kita. Betul. Okay, jadi bila berada di bawah, berada di tahap yang rendah, kita perlu memberikan sokongan. Jangan kita makin downkan dia orang. Tak ada gunanya. So kita berikan sokongan. Tapi kalau masih ada masalah dalam pasukan negara kita, yes, itu perlukan satu peranan lah. Tapi kalau dalam satu perlawanan yang tak jadi kalah tu, itu kita beri peranan untuk naikkan moral kita, naikkan semangat pasukan negara kita. Itulah yang kita perlukan sebagai penyokong. Kita perlu tunjukkan kita punya usaha daripada sisi side ni pula. Okeylah Ref, terima kasih sebab dah kongsikan pendapat dan pandangan peribadi sendiri kan tentang skuad Harimau Malaysia. So semoga untuk kelayakan Piala Dunia nanti mereka berjuang sehabis-habisan untuk mendapat lagi 2 mata kelayakan seterusnya ke Piala Dunia nanti. Okay, terima kasih. Kita perlukan berada di tempat kedua saja untuk layak ke Piala Asia. Next Piala Asia di Arab Saudi. Come on Malaysia. Yes, kita nak masuk ke Piala Asia, kita nak kasi gegar lagi. Yes, betul. Terima kasih juga kepada Harimau Malaya untuk interview kali ini. Selamat maju jaya juga kepada Harimau Malaya untuk perkongsian pasukan Harimau Malaya kita. Terima kasih banyak Harimau Malaya. Sama-sama. Thank you Ref.